InsyaAllah seperti mana minggu lepas lah, kita akan membicarakan bab taubat sepanjang Ramadan ni. Seperti mana ia disebut pada minggu lepas, bulan Ramadan ia kita sebut sebagai bulan keampunan. Ia dimaksudkan dengan keampunan situ ialah keampunan daripada dosa-dosa kecil, as-saghair. Ada pun dosa-dosa besar. Ni sepakat ulama bahawasanya dosa besar hanya akan diampun dengan jalan taubat. Dengan jalan taubat sahaja. Dosa besar tidak akan terampun dengan ibadat-ibadat yang kita buat. Dosa kecil itu sekalipun diampun ke dosa kecil tu pun al-muta'alliqatu bihuquqillah. Ia bersangkut paut dengan hak Allah Ta'ala. Ada pun dosa kecil ia bersangkut paut dengan hak anak Adam pun tidak diampunkan dengan berbuat amalan, dengan puasa, dengan semaya dan sebagainya. Juga wajib kita bertaubat. Jadi hamba ambil bab taubat ni daripada kitab Penawar Bagi Hati. Bagi hak ada kitab tu muka surat 62. Muka surat 62. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang pertama pada menyatakan taubah. Dalam kitab Penawar ni sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dalam bab yang pertama dia meletakkan sifat taubat. Taubat ni adalah amalan hati, amalan qalbu, amalan hati. Dia bukan ibadat zahir, ibadat batin taubat ni. Jadi salah kalau orang memahami taubat ni semaya sunat taubat. Okey. Ramai lagi orang-orang yang memahami nak bertaubat ni semaya sunat taubat. Semaya sunat taubat ni ialah ibadat zahir. Dia satu jenis ibadat. Sedangkan bertaubat ni adalah amalan batin. Jadi semaya sunat taubat tu bukan taubat. Taubat ni amalan batin. Istighfar. Ada orang kata nak taubat istighfar banyak. Istighfar ni pun amalan zahir. Kita zikir, kita baca zikir. Tu amalan zahir. Sedangkan taubat ialah amalan batin. Maka istighfar tu bukan taubat. Tapi faham molek semaya sunat taubat, istighfar tu memang dituntut oleh syarak. Mana agama tuntut, agama berkenaan. Tapi tuntutan dia adalah tuntutan sunat. Semaya sunat taubat. Hukum istighfar hukumnya sunat. Dia tuntutan sunat. Sedangkan taubat ni benda wajib. Kalau kita kata semaya sunat taubat tu ialah taubat dah, dia tak jadi semaya sunat lah. Dia jadi semaya wajib taubat lah. Moga taubat ke wajib. Taubat wajib. Kalau kata semaya sunat tu taubat, semaya sunat taubat tu ialah taubat dah, dia jadi semaya wajib taubat lah. Kalau kata istighfar tu taubat, jadi hukum istighfar ni wajib lah. Tapi hukum istighfar ni sunat. Menunjuk kata dia bukan taubat. Taubat ni amalan hati. Amalan hati. Tu pun kita kena tahulah mana pembahagian dosa bertaubat daripada dosa. Maka ada pembahagian dosa pula. Lain jenis dosa, lain cara taubat dia.
Rukun taubat ada 4 rukun taubat dengan 2 syarat sah taubat. Tapi lain dosa, lain pula taubat dia. Dosa para ulama bahagi, ada dosa usul, dia dosa furu'. Dosa pokok, usul. Dosa furu' cabai. Dosa usul ni mana? Dosa yang melibatkan pokok agama. Syirik, tu dia panggil dosa pokok. Syirik kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah, orang kafir, kufur kepada Allah, tu dosa usul agama. Murtad, keluar daripada agama Islam, tu dosa usul. Dosa syirik pula, dosa syirik pun ada. Dosa syirik ia jali, ia nyata, ia terang. Ada dosa syirik ia khafi, ia tersembunyi. Tapi semuanya adalah usul, dosa pokok. Ni dosa usul, nak taubat dia ada cara taubat dia. Bertaubat tu wajib. Nak bertaubat mesti dengan ilmu lah. Maka wajib kita kena belajar. Dosa usul agama, kufur, murtad, syirik. Syirik bagi 2. Syirik jali, hak terang-terang dia buat benda syirik. Tu nyata, orang kafir duk sembah berhala tu. Syirik jali, terang-terang dia buat dosa. Apa syirik khafi, hak tersembunyi. Hak ni, hak bahaya ni. Luaran nampak supaya Islam, tapi pegangnya dia tu, pegangnya ia bercanggah dengan akidah sehingga gugur iman dia. Hak ni syirik khafi, tersembunyi. Zahir Islam lah, berpakaian supaya Islam, boleh mengucap, duk semaya tapi pegangnya dia, dia tidak belajar ilmu akidah, ilmu pegangnya. Dia berpegang bagai-bagai, ia bercanggah dengan akidah Islam. Berpegang kata misalnya Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Pegang kata Allah Ta'ala ni memiliki anggota tubuh serupa makhluk. Berpegang kata Allah Ta'ala hanya tahu setengah-setengah perkara, tak tahu segala perkara. Tuhan pun tak tahu belaka juga, ada juga dia tak tahu. Misal dia berpegang lagu tu. Berpegang kata Tuhan hanya berkuasa atas setengah-setengah perkara. Ada juga bagi Tuhan tak boleh buat, bukan boleh buat belaka. Pegangnya lagu tu syirik. Tapi syirik khafi, ia tersembunyi. Pegangnya dia tu menyebabkan dia jatuh kafir, tapi luar dia Islam. Hidup mayabeg apa semua. Tapi dia tak khabar, pegangnya dia tu menyebabkan jatuh kafir dia. Dia panggil syirik khafi. Dosa lah, dosa pokok agama, usul. Maka cara taubat dia lain pula. Apa? Yang kedua, dosa furu' agama, cabang agama. Hak furu', hak tidak menyebabkan jatuh iman. Kalau usul tadi melibatkan iman, boleh gugur keimanan dia. Hak furu' ni dosa hak furu', hak cabang, hak ni tidak menyebabkan jatuh iman. Tapi walau tidak menyebabkan jatuh iman pun, dia masih dosa lah. Terbahagi 2 pula. Dosa dengan Allah Ta'ala, dosa furu', dosa cabang dengan Allah Ta'ala, dosa cabang dengan manusia, anak Adam. Dosa cabang dengan Allah Ta'ala terbahagi 2 pula. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dia melanggar hukum perintah Allah Ta'ala, tapi dosa kecil. Misalnya dia tak jaga mata, tak jaga telinga. Hak tu dosa kecil melibatkan hak Allah Ta'ala. Pas kadang-kadang melibatkan hak Allah Ta'ala, pas pula dosa besar pula. Dia tak semaya misalnya, tidak puasa, tidak membayar zakat, dosa besar, tapi dia tak ada sabit dengan orang lah. Dia tak membayar tu dengan Allah Ta'ala. Maka dia kena taubat jauh benar tu. Taubat daripada tak semaya tu sah.
Lepas wajib dia qada semula semaya dia tinggal. Tu pun syarat taubat lah. Qada semula tu adalah syarat nak boleh jadi sah taubat dia. Nah. Kalau zakat wajib dia kena bayar semula. Hak dia tak bayar zakat dulu dia kena taubat sah. Apa? Qada semula lah. Hak dia tak bayar tu. Suku pula. Nah. Lepas tu dosa farak bersabit dengan anak Adam, bersabit dengan manusia, bahagi dua pula, dosa besar, dosa kecil dengan manusia. Hak dosa kecil dengan manusia seumpama kita curi bagi dia tapi bagi-bagi murah. Curi pitih dia 20 sen, 10 sen, dosa kecil lah dengan manusia. Pun wajib taubat juga. Maka cara taubat dia ada aturan dia pula. Tak pada dengan bangun ibadat semaya malam, tak pada walaupun 10 sen hak orang. Nah. Pak kalau dosa besar seumpama kita ngopak dia. Kita katuk dia. Nah, dosa dengan anak adik, dosa besar dengan anak adik. Kalau kita Imam Ghazali dia bagi 5. Dosa dengan melibatkan diri anak Adam. Kita katuk, kita apa dia, melibatkan batin tubuh dia, kita mencederakan dia, kita bunuh dia. Dosa melibatkan diri. Lepas tu dosa melibatkan harta anak Adam. Curi bagi dia, pecah masuk rumah dia, kena kepada harta dia, buat punuh bagi dia. Nah, lepas tu dosa melibatkan maruah. So pengupak tu melibatkan maruah anak Adam. Itu dosa besar dengan anak Adam. Nah, maka semua ni cara bertaubat dia tak serupa berlaku ni. Dia mencederakan agama anak Adam. Kita tuduh dia buat bid'ah, kita tuduh dia syirik, kita tuduh dia kafir. Hak ni buatlah ibadat banyak mana pun, nah, tidak akan terampun dosa ni. Tidak akan habis ni. Wajib dengan jalan taubat sahaja. Taubat pula mesti buat dengan ilmu, mesti cukup segala rukun, segala syarat sah taubat, barulah dinamakan dia bertaubat. Kalau tak cukup rukun sekalipun, tak jadi taubat. Tidak diampun ke dosa-dosa dia. Jadi kukuk mana syarat pertama untuk kita nak bertaubat ni kena belajar ilmu lah. Tu ya seawal-awal syarat. Mesti kena mendalami ilmu, khususnya ilmu nak taubat tu sendiri. Malla yutlibal ilma falaysa bitta'ib. Itu masyhur perkataan para ulama. Siapa-siapa yang tidak mendalami ilmu, tidak mempelajari ilmu, maka bukanlah dia di kalangan orang yang bertaubat. Tak ada istilah orang tak ngaji taubat, tak ada. Syarat pertama-tama dia nak masuk dalam taubat, dia nak bertaubat, mesti dia kena belajar ilmu. Mesti. Sebab orang yang tak ada ilmu, dia tak akan tahu cara nak bertaubat lagu mana. Sebab ayat tadilah. Dia duk suka taubat-taubat ni semaya sunat taubat. Dia duk suka taubat ni istighfar banyak. Dia duk suka taubat ni zaman muda-muda mula tak mari sejik, lepas tua-tua ni start duduk sejik dah. Taubat dah dia kata. Padahal hak tu ibadat. Mari masjid ibadat, mari semaya tarawih ibadat, berzikir ibadat, semaya sunat taubat ibadat. Pas taubat ibadat batin. Bukan hak luar ibadat kita buat hak luar ni bukan. Nah. Jadi syarat pertama-tama sekali untuk kita masuk ke dalam taubat ialah mesti belajar ilmu. Mesti belajar ilmu. Orang yang tidak mempelajari ilmu, maka bukanlah dia di kalangan orang yang bertaubat, walaupun dia ni juru setara mana dah lah ni pun. Semayanya tak tinggal, masjid mari sokmo.
Zikir, ngaji Quran berjuzuk-juzuk sehari. Nah, tapi dia tidak mendalami ilmu agama, maka bukan di kalangan orang bertaubat. Mesti dia kena belajar. Bukan diri dia duduk belajar tu ialah diri taubat dah tu. Moga salah satu daripada dosa ialah mengekali jahil ilmu fardu ain. Itu satu bentuk dosa. Ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Itu ilmu fardu ain. Wajib kita kena reti. Bila kena reti tu? Ketika balik. Balik selewat-lewat umur 15. Wajib dah reti akidah, fiqh, tasawuf. Asah akidah, asah fiqh, asah tasawuf. Tiba-tiba dia tak belajar, nah, dia mengekali dosa jahil fardu ain, termasuk daripada minal kabair, daripada dosa besar. Mengekali jahil fardu ain dosa besar. Dia dosa kecil. Pada dia tangguh belajar ilmu fardu ain, lama mana dosa besar dia jalan dosa besar. Nampak? Lepas tu dia nak taubat kena belajar lah. Dia belajar tu sebagai tanda dia bertaubat dah tu. Lah ni dia kena belajar akidah, fiqh, tasawuf. Akidah, fiqh, tasawuf untuk menghapuskan dosa dia mengekali jahil ilmu fardu ain. Wajib dia taubat. Pun belajar, dengan jalan belajar juga. Nah, dengan jalan belajar. Tak lepaslah kita daripada ilmu. Kadang-kadang kita kata kita belajar ilmu fardu ain pun belajar dah ilmu fardu ain, tapi sukate ilmu fardu ain tu betul ke tak lulus kewajipan fardu ain kita. Dia ada juga kadang-kadang kelas Al-Quran dan fardu ain. Nama tu okeylah, nama tu kelas fardu ain. Tapi sukate kita belajar. Kalau budak sekolah kan, dia ada silibus dia. Sukate dia belajar tu, adakah betul sukate ilmu fardu ain? Ia cukup, dia kena tahu. Ilmu akidah, dia ada qada, ia wajib kita kena reti. Ilmu fiqh, dia ada qada, ia wajib kita kena reti. Kalau dia kata dia belajar ilmu fardu ain pun, adakah qada, ia wajib tu dia tahu. Kalau bab akidah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Lepas tu bab kenabian, sifat yang wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat yang harus bagi Nabi. Kemudian bab perkara sam'iyat, bab syurga, neraka, timbangan mizan, titian sirat, pada mahsyar, nama-nama malaikat. Itu wajib dia kena reti qada dalam ilmu akidah. Kalau dia kata belajar ilmu fardu ain, adakah dia menyelesaikan qada ilmu fardu ain tu? Dia kena cek molek lah. Walaupun nama mengaji fardu ain dah sekalipun, takut-takut nama saja mengaji fardu ain, tapi qada fardu ain tak cukup. Qada dia tak cukup. Itu taubat. Mesti dengan jalan belajarlah kukuk mana pun. Kita ni masa sutuk, kita menangguh ke ilmu fardu ain sudah cukup lama. Patut umur 15 kita reti dah. Tapi kita kali mak ayah kita pun tidak ajar. Kadang-kadang mak ayah pun tak reti juga bab fardu ain. Ilmu fardu ain yang 3 tu, maka dia tidak ajarlah kepada anak-anak dia. Berdosalah mak ayah tu kerana mengabaikan tanggungjawab mengajar ilmu fardu ain kepada anak-anak. Kita tidak ajar ilmu fardu ain kepada anak-anak, dosalah kita mengabaikan tanggungjawab. Hak kita sendiri tak reti, dosa dah sekali. Kita tak ajar kepada anak-anak mengabaikan tanggungjawab, dosa suku pula. Tapi dah mak ayah kita tak ajar kan? Dah kita besar ni, kita sendirilah pergi belajar ilmu fardu ain. Mudah-mudahan dengan kita belajar tu, lepas kewajipan kita, kewajipan kita kena tahu. Lepaslah dosa kita. Yang kedua, melepaskan tanggungjawab mak ayah kita. Asal mak ayah kita dosa kerana tak ajar.
Apabila ni kita belajar sendiri reti dah, mudah-mudahan dimaafkan, diampunkan kesalahan mak ayah kita yang terlalai daripada mengajar kita ilmu asas fardu ain. Itu dah. Ketahui olehmu. Ketahui dengan makna wajib engkau kena tahu. Bab taubat adalah termasuk bab yang wajib kita kena belajar. Cara-cara untuk bertaubat, rukun-rukun taubat, syarat sah taubat, tu wajib kita kena belajar. Tak boleh bertaubat ikut dia berasa sedap lagu mana. Tak boleh. Wajiblah kita kena belajar cara-cara bertaubat supaya taubat kita tu taubat yang sebenar. Sebab dari segi kaedah fiqh, apa-apa ibadat yang kita buat tak cukup rukun, tak cukup syarat, seperti kita tak buat dari mula lagi. Itu memang kaedah fiqh yang telah disepakati oleh mana-mana ulama, mana-mana mazhab sekalipun. Walau kita buat ibadat tu, tapi kita buat tak cukup rukun, tak cukup syarat, supaya kita tak buat dari mula lagi. Semaya tapi gak tak cukup rukun atau tak cukup syarat sah semaya, menyebabkan semaya dia batal, maka supaya dia tak semaya dari mula lagi. Dia puasa tapi dia tidak belajar mubtilat perkara-perkara yang membatalkan puasa, nawaqidis saum, perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dia tidak belajar. Jadi dia duduk puasa tu pun, dia duduk buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nampak? Dia duduk buat mengekali perkara-perkara membatalkan puasa. Maka puasa dia tadi tidak sah. Tidak sah. Lagi pula supaya dia tak puasa petang hari lagi. Puasa yang tidak sah, walau dia tak makan tak minum pun, daripada subuh sampailah ngori, dia tak makan tak minum, tapi dalam dia duduk puasa tu, dia buat perkara yang membatalkan puasa tanpa dia sedar, supaya dengan dia tak puasa dari awal lagi. Tu kaedah fiqh. Mana-mana ibadat, dia buat umrah sampai Mekah sekalipun, maka dalam umrah tu wajib kena niat, wajib kena tawaf, wajib kena sa'i, wajib kena bercukur. Tiba-tiba dia tak belajar, tidak mendalami molek syarat-syarat sah tawaf, dia pergi buat perkara yang membatalkan tawaf. Walau sama sudah umrah dengan orang pun, supaya dengan dia tak buat umrah langsung. Tak buat kerana dia sampai dah Mekah. Tak buatlah sebab tidak sah. Ibadat yang tidak sah seperti tak buat langsung. Puasa yang tidak sah, semaya yang tidak sah seperti tak semaya langsung. Maka nak jadi sah ke mana? Wajiblah dia kena belajar ilmu semaya, ilmu puasa, ilmu umrah dan sebagainya. Taubat adalah satu bentuk ibadat batin. Dia tidak akan sah melainkan dengan cara kita kena belajar cara-cara bertaubat. Barulah sah taubat kita. Nampak? Bahawasanya taubat itu permulaan jalan. Ini kita baca secara secara cepatlah. Moga kita ni dalam puasa ni sahaja dibaca secara cepat, kita tak ikut kaedah kitab sangatlah. Bahawasanya taubat itu permulaan jalan, atau kita sebut muka jalan bagi sekalian, yakni sekalian orang, kena takdir, sekalian orang yang menjalani akhir jalan akhirat. Siapa-siapa yang berkehendak kepada kebaikan akhirat, wajib dia kena bertaubat sebagai permulaan jalan. Bukan taubat ni letak ke dia, bukan. Tak apalah nanti peceh-peceh kita taubatlah.
Tu dia mau letak ke dia. Sedekah taubat permulaan jalan. Permulaan jalan. Apa pergi letak ke dia? Tak taubat tu satu dosa. Kita buat satu dosa tu dosa dah sekali. Kita judi misalnya. Jahil ilmu fardu ain dosa dah sekali. Menunda-nunda taubat tu dosa lain pula tu. Patut dia kena segera bertaubat. Tiba-tiba dia tunda. Tak apalah, tahun depan lah, minggu depan lah. Dia tunda taubat, dosa suku pula. Tak belajar ilmu fardu ain satu dosa dah. Lepas tu bila nak belajar, tak apalah, nanti peceh-peceh, nanti tua-tua sikit kita belajar. Dia tunda. Suku pula, dosa lain pula. Bila dia nak taubat, dia kena taubat daripada dosa tak belajar, dosa daripada menunda taubat lagi. Pakalulah dosa yang dia buat tu, dia pergi buka kat orang pula. Dia berasa megah dengan dosa yang dia buat. Dia curi, dia megah pula, dia royak kat orang. Dia mau dengar ada orang rumah kena pecah malam. Dengar kawin tu. Dia bangga pula dosa dia. Dia tak maya, dia bangga pula tak maya. Kawin tak maya pun piti belana. Dia bangga pula dengan dosa dia. Suku pula. Dosa al-mujahirin. Dosa membangga-bangga dengan dosa. Dia buka dosa dia kepada orang ramai. Bangga dengan dosa. Suku pula. Dosa tak maya, dosa menunda taubat, tak semaya, dosa gi berbangga-bangga dengan dosa pula. Dia kena taubat suku-suku. Banyak. Sedekah dia adalah permulaan jalan taubat ni. Permulaan jalan ibadat. Mula-mula sekali kita nak beribadat, mesti kita kena membersihkan diri daripada dosa dengan jalan taubat. Tiba-tiba hak permulaan jalan ni pun tidak belajar molek, bab taubat pun tak erti. Makna di mula-mula jalan lagi gelecoh dah. Kita tak secara hak kedia lah. Tak secara fadilat ibadat, kelebihan beribadat, kelebihan puasa, kelebihan semaya, kelebihan zikir, kelebihan gatugan ni. Tak secara dah. Dah permulaan jalan dia tu tak betul dah. Nak cara fadilat kelebihan ke mana? Nampak? Ni kita kecek orang-orang hak duduk sejid dah. Hak duduk main sejid dah, hak semaya tak tinggal. Kalau hak peseng orang tabligh duk dakwah tu, hak jenis duk atas roka, tak raja cara maya be. Hak tu betul lah. Dia pergi dakwah tu, dia ajak mari sejid. Dia cerita kelebihan semaya ni begini. Kelebihan puasa ni begini. Hak tu nak erek dia. Betul lah. Nak lekat dulu semaya. Pada dia lekat semaya tu, barulah ajar cara-cara semaya yang betul. Kalau jenis tak maya bel langsung, tak ibadat langsung tu lain lah cara tarik dia tu. Tapi duk kecek ni di hadapan orang-orang hak semaya bel cukup dah, lengkap molek dah, duk cara ke masjid, puasa tak tinggal, ni. Wajib kita kena betul segala ibadat kita. Wajib kita kena bertaubat daripada segala dosa kita. Dengan taubat ia cukup rukun dan cukup segala syarat. Taubat-taubat ni apa makna? Taubat-taubat ni ialah kembali dari segi bahasa. Makna kembali. Kembali daripada kita tak erti bab akidah, bab pegangan. Ilmu akidah kita tidak belajar. Kalau belajar di sekolah tu tak lepas qada ya wajib. Walaupun di sekolah rendah tu adalah ilmu akidah. Dalam pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam tu adalah ilmu akidah, tapi tak lepas qada ya wajib. Nama sahaja. Maka kita tak erti ilmu akidah, kembali daripada tak erti ilmu akidah kepada kita belajar betul akidah kita, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sebenar, atau kembali, itulah taubat.
Daripada jahil akidah kepada reti akidah, berpegang dengan akidah ahli sunnah. Bukan murjiah, bukan mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, mujassimah, musyabbihah, wahhabiyah, syiah. Itu akidah-akidah yang menyeleweng. Kadang-kadang akidah tu sesat, bukan sekadar sesat, boh ke jatuh kafir nak pula. Kita tidak mendalami ilmu akidah, mana jaminan bahawasanya akidah kita duk pegang ni akidah yang sebenar. Kalau kita tidak belajar, faham sesat banyak. Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan, kata Nabi. Puak Yahudi berpecah 71 puak. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah 73 puak. 73 pahamai. Hak betulnya hanya satu pahamai sahaja. 72 pahamai sesat duk tunggu kita. Tiba-tiba kita tidak belajar ilmu akidah, mana jaminan kita tidak masuk dalam 72 pahamai sesat tadi. Hak betul so. Hak 72 hak sesat duk nanti ni. Kita tak belajar, mana jaminan kita kata tak masuk dalam 72 hak sesat tadi. Maka wajib belajar ilmu akidah. Itulah taubat kembali. Kembali semula daripada tak semaya kepada semaya. Bukan sekadar semaya, bahkan semaya ia betul. Kalau semata-mata kembali dari tak semaya, sampai mula-mula tak semaya, tapi lah ni maya dah. Cuma maya pun maya ia tidak belajar. Kita gapo kita belajar bab semaya, tak ada. Semaya gitu yalah. Tak ada nadah kitab gapo tak ada. Bija sendiri gitu ya. Hak tu tak tobat sebab dia kembali daripada tak semaya kepada semaya ia tidak betul juga. Supaya tadi semaya ia tidak betul, tak cukup rukun syarat seperti tak semaya juga. Maka daripada tak semaya kepada semaya yang tidak dihukum ke semaya, tak tobat juga. Kembali daripada tak semaya kepada semaya ia betul, cukup rukun syarat. Atau kembali daripada dulu kita semaya tapi semaya tak belajar. Kita pun lah ni kita belajar kembali daripada semaya ia jahil kepada semaya ia cukup segala rukun syarat. Dulu kita puasa, memang tak rajin tinggal lah puasa misalnya, tapi tidak belajar apa rukun puasa, apa syarat sah bagi niat puasa. Niat puasa malam-malam tu pun ada syarat sah dia. Nak boleh sah niat, tak cukup syarat tak sah niat tu. Tak niat langsung tu sah pesing. Tak ingat niat langsung. Hak niat dah tu pun ada 3 syarat pula. Jadi dia selama ni bukan dia tak puasa, cuma puasa ia tidak sempurna. Dia kembali belajar molek bab puasa, dia pun puasa dengan keadaan cukup segala rukun, segala syarat. Tu baru panggil taubat kembali. Selama ni bukan dia tak bayar zakat, hak tak bayar zakat langsung so pesing, dosa besar. Dia ni bayar zakat. Cuma tak rajin belajar, kira agak-agak gitu ya. Ada pitih banyak sikit, bayar banyak sikit zakat. Tak ada pitih bayar sikit. Kira ke tak kira, agak-agak lagu tu lah. Zakat dengan agak-agak gitu tak jadi. Dia wajib kira molek ikut formula dia. Zakat perniagaan lain, perniagaan lain formula dia. Orang nego kedai makan dengan orang nego homestay, dengan orang nego kereta, dengan orang nego mak, lain formula dia. Bukan cara kira 2.5 semata, bukan. Dia ada formula dia lah. Walau sama-sama nego, cuma ni nego apa? Homestay. Ni nego kereta, lain cara kira. Tiba-tiba dia tak belajar waktu bik zakat pun dengan agak-agak lagu tu ya. Kembali, wajib dia bertaubat kembali daripada zakat ia jahil kepada zakat dengan ilmu. Wajib lagu tu. Itu baru dinamo ke taubat.
Dia tak ada lah sebesar-besar dosa ni. Dah sebesar-besar dosa, dia sebanyak-banyaknya dosa orang duk buat ialah mengekali jahil fardu ain. Ni kita kecek atas orang Islam. Kalau hak dosa syirik tu dia keluar daripada agama Islam dah. Dosa murtad tu keluar daripada agama Islam. Ni hak kita kecek atas kapasiti orang Islam. Nah, sebesar-besar dosa ialah mengekali jahil ilmu fardu ain. Inilah sebesar-besar dosa. Nah, wajib bertaubat dengan segera, wajib dia kena belajar ilmu fardu ain molek. Nah, dan taubat tu anak kunci bagi tuah, bagi saadah, bagi kebahagiaan sekalian murid. Sekalian orang yang berkehendak. Murid-murid ni asal daripada kalimah arada, orang yang berkehendak. Kita ni ialah murid. Orang ngaji dia murid berkehendak kepada ilmu. Kalau dengan Allah Ta'ala kita ni murid berkehendak kepada maghfirah, keampunan Allah, berkehendak kepada rahmat Allah Ta'ala. Maka kita duk kehendak keampunan, kehendak rahmat tu, kunci dia ialah taubat daripada segala dosa. Moga dosa tu kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam tu berdosa belaka. Lain daripada para nabi lah. Semua anak Adam berdosa belaka, dan sebaik-baik orang yang berdosa orang yang bertaubat. Kalau dia kata yang hamba tak ada kena ngaji bab taubat, hamba bukan buat dosa. Dia mau anggap dia mau suci tu satu bentuk dosa dah tu. Sebab semua anak Adam pasti berdosa. Maka wajib dia kena bertaubat daripada dosa. Wajiblah dia kena belajar taubat. Sedangkan taubat tu adalah kunci utama bagi sekalian murid, sekalian orang yang berkehendak kepada keampunan Allah. Kalau tak ada anak koci, tak boleh buka lah pintu ni. Kita nak kepada keampunan. Anak koci dia ke apa? Taubat. Tiba-tiba taubat tak erti. Taubat tak betul. Duk ingat taubat ni semaya sunat taubat, istighfar. Padahal tu ibadat, taubat lain. Anak koci tak ada. Macam mana dia nak mendapatkan maghfirah tu tadi? Dia nak mendapatkan rahmat tu tadi. Sedekah bagian ni semua kita murid belaka, kita duk berkehendak belaka kepada rahmat dan kepada keampunan. Itu kena mendalami moleklah. Masalah taubat terutamanya. Pasal kita lebih-lebih lagi duduk dalam bulan Ramadan. Taubat ni bukan kerana Ramadan. Taubat ni segera. Bukan nanti tunggu bulan Ramadan. Cuma lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ada ancaman khusus terhadap orang-orang yang tidak bertaubat dalam bulan Ramadan. Waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma saraqa qabla an yughfara bihi. Celakalah ke atas seorang lelaki yang masuk ke dalamnya bulan Ramadan. Dia bertemu Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan sebelum daripada dia diampuni. Nabi doa celaka nak pula. Sebab tu nak diampuni kan, taubatlah anak kecil dia. Kita bimbang tidak bertaubat, temu Ramadan 10 tahun dah, 20 kali dah temu Ramadan, 50 kali dah temu Ramadan. Kalau orang umur 50 kan. Tapi tak diampuni gitulah. Tu Nabi kata waraghima anfu, celaka orang ni. Pas nak diampuni, taubat. Tu jalan belajar dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif, dan bahawasanya hukum taubat itu wajib. Allah ta'ala a'lam.